So, aku dah upgrade exhaust. Sebelum aku start, aku nak minta maaf banyak-banyak. Aku ni bukanlah pomen, aku ni bukanlah engineer Proton, engineer kereta. Aku ni bukan orang yang knowledgeable pasal kereta ni sangat. Aku ni orang biasa-biasa yang suka kereta. So, understanding aku pasal kereta very basic. So, kalau ada yang tersalah, aku minta maaf. Kalau ada yang korang nak komen, korang just boleh komen kat bawah je lah, beritahu apa yang aku silap. Aku post ni, aku semata-mata nak share aku punya experience dia dalam menghidupkan balik kereta Inspira aku yang dah lama tergabai tu. Dalam episod kali ni aku nak cerita pasal aku dah upgrade exhaust aku. Sebelum ni aku pakai exhaust daripada extractor, aku pakai 421. Outlet of the extractor tu sendiri adalah 2.5, tapi masa tu engine aku masih 1.8. So aku pakai piping 2 inci saja. Piping 2 inci, ada tabung tengah, and then piping 2 inci lagi sampai ke muffler. And then muffler pun aku pernah pakai beberapa jenis. First muffler yang aku pakai masa baru-baru belajar kereta tahun 2014, the first muffler aku pakai FGK Power Gator. Aku suka muffler tu sebab dia punya sound is very bassy. And then the second muffler yang aku pakai adalah Apex N1 terus lah. Yang Apex N1 yang aku pakai sebelum ni, dia punya inlet 2 inci, dia punya outlet 4.5 inci. Bunyi dia prak sikit lah, so aku tak berapa minat. Kali ni aku dah upgrade. Aku upgrade kepada extractor, masih jenis yang sama. Dia tak ada brand, dia custom je. Aku ni orang biasa-biasa, duit pun tak banyak. Aku pakai 421 juga. 421, tapi as per advice by kawan aku, dia minta aku pakai yang long run punya. Jangan pakai 421 yang pendek, kena pakai 421 yang panjang. So aku ambil daripada kedai tu. Aku pergi kat kedai Dane Exhaust. So any one of you, siapa-siapa daripada korang yang rasa nak upgrade exhaust dengan harga bajet, dengan kualiti ataupun cara kerja yang meyakinkan, aku tak tahu okey ke tak, tapi apa yang aku nampak dengan mata aku, dia meyakinkan. Aku recommend korang pergi dekat Dane Exhaust ni. Aku buat extractor 421 long run, and then outlet daripada extractor tu 2.5 juga. 2.5 pergi ke nenas. And then daripada nenas tu pun dia punya piping is 2.5 juga, stainless steel. Extractor stainless steel, piping sampai ke muffler hujung pun stainless steel. Full stainless steel exhaust system lah. So aku pakai piping 2.5. Aku ada pakai satu tabung kat tengah, brand Remus. Aku rasa bukan original lah, obviously dia bukan original, dia local. Dekat dalam tabung tu dia ada sama macam pattern. Menurut kata abang Dane Exhaust ni, benda tu dia akan provide some back pressure. So back pressure ni nanti aku akan explain lagi kenapa back pressure ni is quite important juga. Aku pakai tabung Remus, and then keluar 2.5 inci balik, sampai ke muffler aku. Muffler aku pakai muffler HKS ES Premium. So aku explain satu persatu kenapa aku pilih setup exhaust yang aku pilih tu. Aku consult jugalah, aku tanya jugalah dengan beberapa kawan aku. Aku sendiri pun research dekat Google, kat YouTube. Aku tengok, aku baca apa sahaja input yang berkaitan dengan exhaust lah. First, daripada extractor stainless steel, aku pakai 421, aku tak pakai 41. Kenapa aku pakai 421? Sebab based on aku punya research, 421 ni dia akan bagi kita power daripada low end RPM sampai ke mid range RPM. Maksudnya bila kita dalam lingkungan RPM 3.3, 3.5, 4 sampai dalam 5 ke 5.5, kita dah boleh rasa dah power yang diberikan daripada extractor 421 ni. Kalau kita pakai extractor 41, dia punya power tu dia lebih signifikan, lebih nampak, lebih rasa dekat high RPM. Basically untuk kereta manual memang sesuai untuk pakai extractor 41 ni. Kereta aku manual, cumanya kita kena rem lebih. Untuk orang yang suka merembat, orang yang nak main track ke, opinion aku lah mungkin sesuai lah untuk pakai 41 ni. Sebab memang kita akan RPM kita akan tinggi je. Tapi macam aku tak main track, aku tak main drag, aku tak suka merembat gila-gila sangat. Aku pakai kereta ni pun daily use je. So kebanyakan masa RPM aku 3.5, 4.5, 5.5 je. So that's why aku pilih extractor 421. And then about 421 pun biasanya ada dua jenis. Satu 421 yang dia pendek, satu 421 dia panjang. Kenapa aku ambil yang panjang? Itu aku tak berapa pasti, cuma aku di-advise oleh kawan aku yang aku percaya dengan dia punya technical knowledge pasal kereta ni. Dia minta aku pakai 421 long run. So aku follow je lah apa yang dia buat.
aku bercadang untuk pergi tune kereta dengan dia. So nak tak nak, apa yang dia bagi input kat aku tu, aku cuba adapt kat kereta aku lah. Okay, extractor is done. And then kenapa aku pilih piping 2.5? Currently aku pakai engine 2.4, engine 4B12. Daripada pembacaan aku dan juga aku bertanya-tanya kepada orang, aku bertanya sendiri kepada brother Dan Exhaust ni, dia memang kata kalau untuk kereta 1.8 to 2.0 memang kesesuaiannya lah untuk piping pakai 2 inci. Tapi kalau untuk lebih daripada 2.0cc macam 2.4cc, dia memang propose aku pakai 2.5. Dari segi sains, dari segi fiziknya adalah bila kita ada piping yang lebih besar, flow, exhaust tu asap yang dikeluarkan daripada combustion chamber lepas berlakunya letupan dekat dalam chamber tu, exhaust tu keluar dia akan lagi lawas. Tapi dia bergantung kepada cc. Jangan kalau cc 2.0 pun kita pakai 2.5, sebab dia ada dua benda yang berkaitan dengan piping ni. Satu is the flow, maksudnya flow rate, berapa volume per second. Another one is velocity. Velocity tu maksudnya kalau flow lagi besar, flow tu lagi cepat. Tapi kalau velocity lagi kecil piping tu, velocity tu lagi tinggi. So kita kena balance antara dua ni, velocity dan juga flow. Aku pun tak berapa pandai sangat. Aku try tu tengok engineering explain. Aku boleh linkkan video dia kat bawah, nanti korang boleh tengok sendiri apa kaitan antara flow dan juga velocity. So aku decided pakai 2.5 inci punya piping. And then kenapa aku pergi dekat Dan Exhaust ni juga, sebab dia pakai welding TIG, tungsten inert gas. Welding TIG ni dia memang cantik. Dia tak macam the MIG welding. MIG welding yang welding biasa yang kita tengok, orang kata welding besi. Welding besi MIG ni, dia akan kat luar pun kita nampak dia punya welding tu macam tak berapa cantik. Dan kalau kita tengok dari dalam pun, kita rasa pakai jari kita, dia punya tahi besi tu akan muncul, akan timbul-timbul dekat dalam keliling exhaust tu. Bila adanya timbul-timbul welding ni, dia akan mengganggu flow exhaust korang. Dia mungkin akan, bila ada timbulnya tahi welding ni, bila exhaust korang, asap exhaust tu lalu dekat sini akan ada restriction. Kita tak nak sistem exhaust kita ada restriction ni halangan lah. Bila dia masuk, dia terhalang, dan dia akan menyebabkan exhaust asap kita lambat keluar. Bila asap exhaust kita lambat keluar, kita punya engine akan keep produce lagi exhaust yang seterusnya. Dia akan menyebabkan sangkutan ataupun restriction. So maksudnya flow dia tak cantik lah. And then untuk tabung tengah, aku pasang juga tabung tengah brand Remus tu. Macam yang aku cakap tadi, dekat dalam tabung tengah tu dia ada some pattern, dia ada some besi yang timbul-timbul. Half of the separuh panjang tu ada besi-besi yang timbul bahagian dalam, separuh lagi tu clear. Abang Dan Exhaust ni explain yang timbul-timbul tu adalah untuk provide back pressure. Back pressure ni kalau kita tengok daripada video YouTube, daripada bacaan aku, dia quite important juga untuk kita punya sistem exhaust. Sebab bila adanya back pressure ni, dia akan introduce a negative pressure balik kat dalam sistem exhaust tu. Okay, ni extractor, ni tabung tengah. Asap exhaust keluar sampai ke tabung tengah ni, back pressure yang dibagi daripada tabung tengah ni akan hasilkan negative pressure balik. Dia akan menghasilkan negative pressure sepanjang exhaust kita ke dalam extractor. Tujuan dia akan hasilkan vacuum. Vacuum tu akan sedut keluar the remaining exhaust daripada chamber tu balik. Ni kena explain pakai gambar aja lagi senang, tapi aku pun tak pandai sangat, aku pun baru belajar. Korang boleh refer dekat link bawah. Aku dah bagi link untuk belajar macam mana back pressure tu, macam mana back pressure tu membantu melawaskan juga exhaust kita. So ada orang kata jangan ada langsung back pressure dekat dalam sistem exhaust, bergantung kepada opinion dan pembacaan masing-masing. Tapi bagi aku, secara humble-nya, aku rasa back pressure tu penting juga. Okay, tabung tengah aku pakai Remus. Okay, and then daripada tabung tengah tu sambung lagi 2.5 inci punya piping. Sampailah ke aku punya muffler last kali. Bab muffler ni memang biasa, sebab setiap kali nak tukar exhaust, muffler belakang ni yang pada aku paling excited sekali lah mencari. Daripada dulu aku ada beberapa muffler yang aku prefer, yang aku dah lama nak try. Yang paling aku nak try sekali ialah HKS High Power
silent, sebab aku sebenarnya tak suka bunyi exhaust aku terlampau kuat. So aku cari HKS high power silent ni susah nak jumpa yang inlet dia 2.5. Semua yang aku jumpa kat Facebook, dekat Mudah, dekat bengkel exhaust, semua inlet dia 2.3. Aku nak 2.5, tak jumpa. And then dia punya outlet kebiasaannya 3.6 ke 4.0 inci. Itu okey lah, 3.6 ke 4 inci tu okey bagi aku. Cuma aku tak jumpa yang inlet dia 2.5. So aku tak proceed dengan high power yang aku jumpa. Aku tak proceed dengan exhaust muffler HKS high power silent yang aku jumpa. Aku pun cari juga HKS high power. Dia beza dengan silent. Silent tu patutnya dia punya suara lagi rendah sikit. Untuk HKS high power ni suara dia lagi kuat sikit. High power ni pun sama. Inlet aku tak jumpa yang 2.5. Semua inlet 2.3 sahaja. And then aku mencari balik FGK power getter sebab aku memang suka muffler ni punya bunyi. Bunyi dia very deep bass. Siapa yang suka deep bass, aku recommend lah FGK power getter. Aku cari FGK power getter punya muffler pun tak ada yang inlet dia 2.5. And then so aku keep mencari lagi. Aku spend aku rasa 2-3 minggu juga cari muffler yang sesuai. And then aku jumpa HKS ES Premium Muffler. Inlet still 2.3 tapi outlet dia 4.5. Sama dengan outlet Apex CN1 yang aku tengah pakai masa tu. Aku tak tahu kenapa aku pilih yang ni. Mungkin sebab shape dia macam lain sikit daripada muffler HKS high power, muffler power FGK power getter. Dia ada shape yang macam premium sikit lah. So aku suka bentuk dia. Dia tak nampak simple sangat. Dia nampak macam orang berfikir jugalah nak buat benda ni. Cuma bila aku bawa muffler tu pergi Dan Exhaust, brother Dan Exhaust ni, Andy nama dia. Dia tengok aku punya muffler ni, luar memang 2.3 inci, masuk dalam tabung muffler ni, lubang dalam tabung muffler ni 2 inci je. So dia explain kat aku, kalau nak betul-betul lawas memang kena masuk 2.5. Dekat dalam muffler punya tabung punya lubang pun patutnya 2.5 juga. Tapi tak, aku punya muffler tu dalam dia 2 inci. So dia akan bagi restriction. Tapi dia kata pun okey juga sebab it might provide the back pressure yang aku explain macam tadi lah. Aku ada 2 pilihan lah. Sama ada aku beli muffler daripada Dan Exhaust tu, inlet 2.5 inci, lubang dalam muffler pun 2.5 juga, which is nampak macam lagi bagus. Tapi sebab aku dah beli muffler yang HKS ES Premium ni, harga dia boleh tahan juga, aku decide aku nak pakai dulu lah, aku nak try. Tapi brother Andy ni, dia memang cakap bunyi kena expect memang bising lah. Sebab daripada inlet 2.3 pergi dekat tabung muffler ni, lubang dia 2 inci je. Kita boleh bayang macam mulut kita macam tu kan, bunyi lagi kuat kan. Dia tersepit lepas tu baru dia keluar dekat 4.5 punya outlet. So kita kena expect bunyi dia kuat lah, dia kata. So aku pun tak apalah, aku try lah sebab barang dah beli kan. Sama juga lah kedai Dan Exhaust ni dia buat, tapi aku sangat berpuas hati lah dengan dia punya cara welding, dia punya rupa piping yang dia welding tu dari luar, and then dari dalam pun nampak tai welding tu tak termasuk lah ke dalam piping dalam exhaust aku. So overall aku memang puas hati lah dengan kerja Dan Exhaust. Yang Dan Exhaust aku pergi ni dekat Shah Alam, dekat dengan Hospital Salam. Korang boleh pergi kat situ, memang aku recommend lah. Dia punya owner punya anak is very informative. Dia yang buat kerja-kerja welding ni, dia ni very informative. Dia akan inform kau apa yang kau nak tahu. Tapi setakat yang aku dengar info dia bagi aku tu sama dengan pembacaan aku. So aku rasa okay, aku rasa comfortable buat dengan dia. Shout out to Dan Exhaust. Aku puas hati dengan kerja dia orang. So after dah siap lah, aku akan share the bunyi video of the new exhaust aku ni. Kuat, bunyi dia kuat. Dia bassy tapi dia very kuat. Tapi aku memang notice direct punya perbezaan compare dengan exhaust lama aku yang piping dia 2 inci tu. Lepas aku tukar kepada 2.5 inci dengan full stainless steel dengan welding TIG dengan muffler yang aku beli tu, memang beza dari segi macam mana aku tak tahulah beza horsepower ada ke tak, sebab aku tak pernah dyno pun lagi kereta aku.
Tapi bila aku tekan, respons tu lagi cepat. Dulu ada delay sikit, kalau aku tekan ada delay sikit kepada respons throttle aku. Maksudnya bila tekan, pergi. Dia punya pergi tu lagi cepat daripada pergi exhaust yang lama. So memang ada difference. Cuma satu lagi difference yang aku cuba nak adapt sekarang ni ialah bunyi yang sangat kuat lah. Tapi aku dah buat test drive dengan aku punya wife. Dia kata okey je. So aku rasa layan je dah dulu kot sementara ni. Nanti ada duit lebih sikit, aku mungkin tukar kepada muffler yang lebih senyap sikit lah. Umur pun dah tua kan, buat apa nak bunyi kuat-kuat lagi. Overall aku puas hati dengan kerja exhaust yang aku dah buat ni. Aku memang pesan dekat brother Dan Exhaust ni, aku nak buat exhaust aku supaya aku tak payah buat lagi exhaust. So ok lah, kalau aku nak buat lagi pun aku tekan muffler je. Aku puas hati dengan kerja exhaust ni. Next project aku, ada banyak project ni. Sport rim Brembo. Aku nak upgrade aku punya intake, dan aku nak tune, and then interior pun aku nak buat something. Banyak ni, banyak. Okey lah, sampai sini saja. Semoga korang boleh terima apa yang aku ceritakan ni. Kalau korang rasa tak setuju, kalau korang rasa ada komen, sila komen kat bawah. Apa-apa pun aku akan keep posting video untuk tunjuk apa perjalanan aku membela balik kereta aku ni. Bukan untuk aku menunjuk-nunjuk aku bukan nak menunjuk. Aku just nak record je apa yang berlaku, apa experience aku mengelokkan balik kereta aku ni. Sebab aku rasa most of orang macam kita yang tengok video macam ni, dia rasa suka bila pergi dekat YouTube dapat tengok perjalanan satu-satu kereta tu. So that's what I'm doing now. Aku nak share je apa yang aku lakukan. Kereta aku tak power, aku pun tak power. Aku cuma lah orang biasa. Semoga kita berjumpa lagi in the next video. Semoga korang boleh tekan butang subscribe kat bawah tu supaya dapat membantu aku lagi, untuk bagi aku semangat untuk terus post video-video pasal kereta aku ni. Bagi like button sikit lah. Tolong-tolong each other dalam masa PKP ni, masing-masing mencari rezeki, insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi.